Alright. Okay, untuk market yang berada dalam market structure yang berada dalam keadaan downtrend, okay, so apa yang kita boleh selalu yang kita akan buat, kita akan plot market structure tu daripada higher high pergi ke bawah, dia akan naik ke atas, kita akan plot lagi, plot dan plot ke bawah. Okay, so sebagai confirmation, kita kena plot bahagian support ni. Okay, plot bahagian support ni juga. Okay, so kita boleh katakan kalau dia break bawah level ni, kalau dia break bawah level support ni, kita boleh katakan market dia confirm jatuh ke bawah lah. Okay, okay, kita nak tengok dekat bahagian chart pula. Siapa boleh bagi saya satu contoh lain lagi? Satu contoh lain kita nak tengok. Top glove. Okay, kita tengok dekat top glove. Okay. Alright, so kita tengok contoh dekat market yang berada di dalam keadaan downtrend, okay? Right, so okay, kita tengok ni sekarang ni. Sekarang ni boleh dikatakan market dia berada di dalam keadaan downtrend. Alright, so apa yang kita kena buat sebenarnya? Right, so kita akan plot macam ni. Okay, seperti biasa kita akan plot daripada atas, bawah. Ni pun kita ambil kira, right? Bawah, naik, plot. Ni atas lagi, kita terus ambil bawah, naik, terus ambil ke bawah ni, dia punya point lowest ni. Okay, boleh dikatakan inilah point lowest dia, right? Okay, so apa yang kita boleh buat sebenarnya, bila kita nampak market berada dalam keadaan downtrend ni, confirmation kita akan cuba plot benda-benda macam ni. Okay, kita akan plot support level ni, dan kita akan plot support level ni. Alright? Macam ni je cara kita nak tengok market tu dia berada dalam keadaan downtrend ataupun uptrend. Okay, so lepas ni saya akan cuba gabungkan kedua-dua benda tadi. Alright, so kita akan going through, bagi saya satu contoh counter lagi. Kita akan tengok. Okay, kita akan tengok daripada, mungkin daripada dia punya high. Lepas tu kita akan tengok sampai dia punya point of reversal lah. Okay. Bagi saya satu contoh lagi. Okay, bintai Bintai, Techfast. Waan ke Tekna X, sorry, Tekna X. Okay, kita nak tengok dekat Tekna X lah. Okay. Tekna X. Alright, okay, untuk Tekna X ni macam ni. Okay, kita akan tengok daripada ni lah. Okay, contoh kita akan ambil daripada mana yang cantik. Okay, kita akan ambil daripada ni lah. Daripada atas ni lah. Okay, di mana dia punya high ni. So, kita akan play dulu video supaya korang nampak lagi lah benda ni. Right. Sorry, kejap. Okay. Masa market daripada bawah ni, contoh korang nampak benda ni. Okay, apa yang korang perlu buat, korang akan cuba plot benda ni. Daripada bawah ni, okay, dia punya lower low. Korang akan plot sampai dia punya highest point. Okay, lepas tu korang akan tarik ke bawah ni. Macam biasa, naik lagi sehingga level ni. Okay, korang plot je benda ni. Benda ni penting tau sebab kita nak korang nampak benda ni sebenarnya. Okay, ini terus jatuh sini, sorry. Jatuh sini, naik ke atas ni, jatuh. Benda ni korang kena sentiasa plot supaya korang dapat nampak market time tu dia berada dalam keadaan yang uptrend ke downtrend. Okay, ini boleh dikatakan terus naik lah. Sorry, jatuh juga lah, okay. Then baru dia naik. Okay, then kita plot lagi sekali. Plot lagi. Naik sekali, last. Lepas tu okay. Saya akan plot di bahagian ni lah. Right? So okay, so apa yang kita dapat nampak sekarang market? Market boleh dikatakan berada dalam keadaan yang uptrend juga lah, okay. So far sekarang dekat dalam situation sekarang ni, kita tengok dekat bahagian ni je lah dulu. Okay, dekat bahagian situation dia sekarang ni, okay, kita boleh katakan market dia berada dalam keadaan flat ataupun sideways lah, okay. So apa yang kita perlu buat sebenarnya, okay, apa yang kita perlu buat, kita akan plot satu benda ni. Benda ni kita panggil sebagai support level. Saya akan plot support level dekat previous ni, support level color orange ni. Saya akan plot based on dia punya structure, daripada structure je. Okay, saya akan plot dari structure ni 465, ini 470.
Okay, kita plot 470 juga. Okay, so ini sebagai kita punya level of support. Alright, so ini level support kita. Dan kita akan ambil daripada previous ni jugalah. Alright, kita akan ambil daripada previous level ni. Level ni. Okay, level ni juga. Okay, korang kena sentiasa plot benda ni sebab benda-benda ni yang akan menunjukkan korang sebenarnya sign of perubahan harga. Okay, so kita nak tengoklah. Alright, so dia naik ke, dia turun ke macam mana. Okay, so alright, okay, so nampak. Alright, so market dia dah break level ni, so kita boleh katakan market sekarang dia berada di dalam keadaan yang downtrend. Okay, so sebagai contoh, right. So kalau korang buy dekat area ni kan, contoh korang dah buy dekat area ni. Okay, korang dah buy dekat area ni, and then dia naik macam ni je. Right, contohlah korang mungkin sometimes kan ada trader ni dia masuk 10,000 kan contoh. So 5,000 dia akan jual dekat area atas ni, and then 5,000 lagi dia akan simpan. Dia akan cuba ride the trend lah contoh kan. Tapi Zaz dia jatuh je. And then di mana confirmation dia yang price akan berubah dah once dia dah touch level support ni. Okay, sometimes ada trader yang jenis yang akan riskkan dia punya profit lah, right? Biasanya layer berapa layer nak kena ada support. Okay, kita just plot je based on structure ni, right? Okay. Okay, lepas tu kita akan kita play semula, kita tengok. Alright. Okay. Alright, so boleh dikatakan dia naik lagi lah. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita plot lagi structure. Okay, kita plot lagi structure ni. Okay, plot. Point retracement dia, kenaikan, kejatuhan, kenaikan. Kita akan plot je. Okay. Biasanya saya tak akan gunakan biasanya saya tak akan gunakan benda ni yang last candle ni lah, okay, sebab dia tak boleh dikatakan bias ataupun kita panggil sebagai benda ni masih unsure lah, alright. So okay, kita akan play, kita tengok. Alright, okay. So boleh dikatakan, okay, kenapa saya suruh korang plot je bahagian support dekat bawah ni, dekat atas ni, okay? Sebab ada dua benda lagi, okay? So dekat dalam bahagian support dan resistance ni, ada dua benda lagi yang kita panggil sebagai okay, support dan resistance ni macam ni. Okay, ada dua jenis support. Yang pertama, support biasalah, right? So yang kedua kita panggil sebagai resistance become support. Alright. Lepas tu ada dua jenis juga. Dua jenis resistance. Pertama resistance biasalah yang kita dah plot. Sorry. Yang pertama yang kita dah plot lah. Resistance level. Yang kedua kita panggil sebagai support become resistant. Alright. Okay. So kenapa saya suruh korang plot benda-benda alah macam ni? Okay, kenapa? Sebab benda-benda yang macam ni lah dia berlaku. Okay, sebab dia akan jadi benda-benda macam ni. Okay. Sebagai contoh, dia dah break level bawah ni kan. So kita boleh katakan dia dah break level support dekat dalam ni. So dia dah break level support. Tengok, ini pun benda yang kita dah plot sebelum ni. Okay, dia dah break level support. Dan lepas tu, apa yang berlaku? Okay, dia jatuh, dia naik semula ke bawah. So kita boleh katakan sebenarnya, di mana support become resistant ni, inilah benda yang kita plot sebelum ni. Benda yang kita plot sebelum ni, benda ni support kan. Okay, once dia dah jatuh, dia akan jadi benda yang kita panggil sebagai reverse roll lah. Okay, so dia bila dia naik semula, okay, kita kena make sure yang dia kena break level ni. Okay, ini level support kita yang sebelum ni. Right, so kita boleh katakan inilah level resistance kita. Right, so okay, cuba play lagi, kita tengok.
kita plot lagi lah structure sampai habis. Okay, kita plot sampai habis. Betulkan dulu. Okay, kita akan plot je benda ni sampai habis. Okay, naik. Faham? Plot lagi. Plot je. Okay. Alright. So, untuk drawing support level yang kita sebelum ni, kita akan ubah lah. Alright. So, kita akan ubah kepada point resistance dekat atas ni. Okay. Kita akan plot dekat atas ni. Lepas tu, kita akan cuba plot lagi support level dekat bawah ni. Kita akan cuba ambil dekat previous level lah. Okay. Alright. Saya padam dulu. Saya tukar color dulu lah. Nanti korang pening. Alright, so okay. Kita cuba play lagi. Alright, okay. Alright, so okay. So nampak. Okay, so kita boleh katakan okay, dia break lagi resistance level ke bawah dan sebagai confirmation, dia kena break satu benda ni lagi. So dia dah form satu structure baru lah, okay. Kita akan plot structure. Kita akan plot structure. Okay, so kita boleh katakan lowest point dia sekarang dekat level ni. Level 26 sen. Okay, kita play, kita tengok. Okay, dia break. Okay, so dia bermain dekat area tu. Alright, so okay, dia continue down and down and down lagi. Kita akan plot benda ni sampai habis. Okay. Okay, kalau tanya dekat saya, sebenarnya, okay, untuk decision support dengan resistance ni, okay, benda ni kita dah plot kan. Okay. Saya plot based on dia punya previous lah dulu, right? Kita plot. Okay. Alright. Kita akan plot lagi resistance level dekat current high. Previous punya structure. Okay, kita akan plot juga bahagian support dekat level ni. Okay, sebagai contoh, okay, sebagai contoh, kalau kita nampak market macam ni, contohlah sekarang market dia berada dalam keadaan ni kan, contoh. Dalam keadaan ni lah, contoh. Kita plot jap. Alright, contoh sekarang ni, contohlah dekat Huaan ni lah kan, contoh. Orang kata nak naik sampai berapa harga lah contoh, okay. So korang gunakan benda ni, structure ni yang korang dah plot kan. Korang plot daripada higher high, higher low, lower high, lower low. Korang plot ni sampai habis. Dan korang akan plot support level dan resistance level based on previous structure dekat dalam ni. Okay. Lepas tu korang akan cuba untuk buy dekat area support level ni lah. Okay. Tapi boleh dikatakan sekarang bahaya juga. So kita cubalah tengok macam mana dalam market ni. Okay. Okay, nampak. Alright. So okay, boleh dikatakan lowest point dia dekat area ni sebenarnya. Alright, lowest point dia dekat area ni. So kita adjust. Kita adjust mula. Okay, kita adjust mula. Okay, kita plot benda ni. Sorry kejap Okay. So highest point dia boleh dikatakan dia dah break satu level resistance yang kita plot sebelum ni. Okay. So yang kita boleh katakan kemungkinan price dia nak melakukan kenaikan lah. Okay. So kita tengok lagi. Kita cuba play lagi. Okay. Dia tengah test lah area support ni. Okay. Dia tengah test area support ni. Alright. So macam contoh kan. Market sekarang dia tengah jatuh. Sometimes, okay, apa yang berlaku, sometimes ada jenis orang ni dia cuba untuk sahut daripada bawah lah. Okay. So kena ingat. Kena tengok benda ni. Di mana decision kita nak based on sebelum ni kita dah plot kan. Ini resistance level kita. Ini support level kita. Okay. Tukar color jap. Okay. Ini support level kita. Color merah. Ini resistance level kita yang sebelum ni dah menjadi support baru untuk Tekna X ni.
Okay, so sometimes ada orang dia nak cuba buy dekat area support level ni. Okay, so apa yang dia buat? Okay, sebagai decision making dia ataupun trading plan dia, apa yang dia akan buat? Okay, dia akan cuba buy dekat area 180 ni dan dia akan cut loss dekat area point level ni lah, dekat 150 ataupun dekat 130 ni lah. Okay, sekiranya dia akan continue jatuh lagi. Okay, dan selepas tu dia akan cuba take profit di area resistance level lah dekat 235 ni. So trading plan dia macam ni. Alright. So entry point dia akan cuba buy dekat area 0.180. Lepas tu dia akan korang kena biasakan buat benda ni, okay? Sebelum korang nak buat decision apa-apa benda, cut loss dia dekat area 150. 150. Allah. 0.150. Okay. Sehingga 0.130 lah contoh. Okay. Dan take profit dia target dekat area level ni 235 dan TP2 kemungkinan kita nak cuba take profit di area 265, right? So TP boleh dikatakan kita nak ambil range dekat 0.235 sehingga 0.265 lebih kurang macam tu. Okay. So inilah yang kita panggil sebagai decision plan, trading plan. Okay. So berdasarkan market structure ni je sebenarnya pun dah boleh bagi korang satu decision plan tau. Okay. Berdasarkan support level dan resistance level dekat dalam atas ni. Okay. Okay, kita cuba play lagi. Kita tengok. Okay, nampak? Okay, so boleh dikatakan kalau contoh kan kita cuba nak buy sebelum ni dekat area ni. Lepas tu kita nak cuba untuk sell dekat area resistance, boleh dikatakan dia naik lah. Okay, so kena lagi TP2 sebagai contoh macam tu, dia jatuh. Okay. Alright. Okay, so macam tu lah lebih kurang cara kita nak plot benda-benda lah macam ni. Okay. Cut loss tu dekat previous support level ya. Betul. Okay, betul. Okay, macam mana nak access link yang dalam paparan skrin ni? Nak plot graph. Okay, untuk access link ni, sekejap Tuan Safwan, tak apa, nanti PM saya dekat dalam grup Telegram, okay? Saya akan bagi link nanti. Okay, saya akan bagi link nanti. PM saya dekat grup Telegram, personal lah. PM saya dekat personal nantilah, alright? Okay? Faham Korang faham tak ni? Make sure korang faham. Okay, so far korang ada apa-apa masalah tak tentang market structure ni? Market structure ni so far korang faham tak? Maksud saya ada apa-apa yang mungkin korang rasa macam apa benda dia cakap ni. Okay, mungkin macam korang rasa macam korang ada benda yang korang was-was ke ataupun korang ada yang macam korang nak faham sangat jelas Okay, nanti cuba apply. Okay, kena biasakan buat plot. Okay. Alright, faham. Okay, good. Okay, so tadi, okay, saya nak recap semula apa yang kita belajar tadi. Right, saya akan recap semula. Okay, apa yang kita belajar tadi, okay, korang boleh ambil benda ni sebagai notes lah. Right, so kita belajar tadi tentang 4 poin penting. 4 poin di dalam market structure. Okay, higher high, higher low, lower high, lower low. Okay, saya nak recap semula daripada apa yang kita belajar tadi. So ini yang kita masuk tadi. Okay, daripada benda ni, 4 poin ni lah yang akan form satu benda yang kita panggil sebagai market structure, right? So market structure ni terbahagi kepada 3 sebenarnya. Okay, tapi saya going through dekat bahagian apa ni? Uptrend dan downtrend je. Okay, sebab kita nak relatekan market structure ni dengan kita punya trading plan lah. Okay, so market structure ada 3 jenis lah. Okay, 3 jenis. Okay, kalau korang boleh ambil nota ataupun nak cuba screenshot pun tak apa, tak ada masalah. Okay, uptrend, downtrend dan sideways ataupun flat lah. Okay.
Alright. Okay. Lepas tu pula, yang kita going through tadi, kita going through dekat apa ni? Dekat bahagian market structure uptrend. Market structure uptrend. Dia consist of resistance level. Sorry, dia related lah, related. Hubung kait sangat rapat lah. Hubung kait rapat dengan resistance. Ataupun kita boleh panggil sebagai kena plot resistance lah. Okay. Right. So ini untuk market structure uptrend. Untuk downtrend, okay, dengan support. Alright. So maksud dia kita kena plot support level lah. Okay. Okay. So maksud dia di sini, okay, based on market structure yang kita dah plot dekat dalam ni sebenarnya, okay, once dia dah break level yang kita panggil sebagai lower low tu, okay, once dia dah break lower low tu, kita boleh katakan yang market dia akan continue lah, okay, dia akan continue jatuh. Kalau dia break lagi bawah, dia retrace, dia naik, dia bawah jatuh lagi, kita boleh katakan dia akan continue jatuh ke bawah lah, okay. Okay. Alright. So, okay, saya nak tanya satu benda lagi. Saya sebelum tadi yang awal-awal saya terlupa nak explain tentang support become resistance sebenarnya. Okay, so far siapa yang familiar dengan apa ni benda yang kita panggil sebagai support become resistant ni? Siapa yang familiar? Ada yang familiar tak? Support become resistant, resistant become support. Mungkin ada yang familiar tapi mungkin dia tak faham. Okay, mungkin dia kurang faham. Ataupun mungkin dia rasa macam dia nak plot tapi dia tak tahu nak plot dekat mana. Familiar Familiar dan biasa plot ataupun familiar dan tak biasa plot. Okay, so familiar ni dia ada dua jenis juga. Biasa dan tak biasa lah. Right? Kurang. Tak biasa plot. Biasa tapi kadang tak jadi. Tuan, okay. Dia sometimes dia bukan tak jadi sebenarnya, okay. Main point dia sebenarnya dekat dalam tu, main point dia sebenarnya ada dekat dalam market structure yang kita plot tadi lah. Okay. Biasa dengar tapi tak pandai plot. Okay. Okay, kurang guna. Okay, mungkin adalah korang punya method lain yang korang gunakan kan. Tapi kenapa saya tekankan dekat bahagian market structure ni, okay? Sebab dekat bahagian market structure ni lah yang boleh memberi kita decision making lah, di mana kita nak buy, kita nak sell dekat mana, okay? Alright. So okay, so sebagai contoh lah, okay? Sebagai contoh. Katakan price sekarang, okay, kita plot lah, cuba dulu, okay. Katakan sekarang, padam dulu. Katakan sekarang market dia macam ni. Okay, dia daripada bawah, daripada atas, naik ke bawah. Ya Allah, kenapa tu? Tak apalah, plot ni je lah. Okay, daripada atas, jatuh ke bawah. Okay. Dia naik lagi, dia main dekat area level ni, dia main. Biasa kan market dia macam ni, dia bukan yang straightforward yang macam yang kita plot tadi tu. Yang awal-awal tadi tu, okay. Sometimes dia naik macam ni. Okay, sometimes dia naik macam ni. Dia jatuh sikit, dia continue naik, tapi lepas tu dia jatuh pula. Okay, sometimes market dia boleh jadi benda-benda macam ni. Alright, sebab tu, okay, daripada point awal yang kita plot, okay, biasanya saya akan plot daripada dia punya previous retracement lah, ataupun previous kenaikan lah, ataupun kita panggil sebagai lower high dan higher high, okay. So kebiasaannya, kalau korang nampak market macam ni, okay, korang bayangkan benda ni, point of retracement lah, penghujung dia, alright. So, okay. Alright, so kita plot benda ni. Okay, saya akan color hitam, color merah ni level support, okay. So, untuk resistance level, saya akan plot color. Ambil sini lah.
Okay. Di atas lagi lah sikit. Okay. Benda ni saya akan ambil color apa color orange lah. Okay. Alright. Okay. So basically dekat market sekarang ni, apa yang kita dapat nampak sebenarnya. Okay, kita plot lagi. Okay, dia support ni. Alright. Okay, sekarang contohlah market dia break level ni kan. Break level ni. Okay. Kenapa saya suruh korang plot support ni? Okay, disebabkan benda-benda yang macam ni lah sebenarnya. Sometimes sebenarnya situasi yang selalu berlaku, okay, kita kadang-kadang kita suka buy dekat area dalam area ni kan. Kalau kita ubah dari candle ke line, resistant to breakout ke? Bukan resistant to breakout, dia panggil sebagai resistant become support lah, okay? Basic kena tahu kan? Ya, betul. Tadi yang saya share tentang cara kita nak plot structure tu, itulah basic things yang kita panggil basic things lah untuk dekat dalam kita nak plot benda-benda lah macam ni. Kalau ubah dari candle ke line, boleh ke tuan? Boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting korang cari je point of retracement tu. Point of dia kenaikan di mana, dia punya high dekat mana, high low di mana, okay, lower high mana, okay, lower low dekat mana, okay. Yang penting korang kena plot. Line chart macam mana Okay, line chart pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okay. Alright. Okay, sometimes benda ni yang kita panggil. Okay, bila market sekarang, contoh kan, daripada atas ni, okay, dia dah form satu resistance level, okay. Sebab sebelum ni, okay, market dia daripada bawah naik ke atas lah, contoh kan. Contoh, daripada bawah dia naik ke atas, market time ni kan daripada bawah ke atas, boleh katakan dia dah form satu benda high dekat dalam ni. So kita boleh kata kita akan plot resistance level dekat atas ni sebagai indication kita yang mengatakan kalau dia break level atas ni, current price ni, kalau dia break atas, kita boleh katakan yang dia akan berada di dalam keadaan yang uptrend lah, okay? Alright. So, okay. Apa yang berlaku? Okay. Macam ni kan level-level support ni sebenarnya. Sekarang ni, kita memang plot benda ni sebagai support level. Okay. Memang kita akan plot benda ni sebagai support level. Okay. Katakan. Okay. Bila price dia dah main dekat lingkungan area ni, dia main sikit. Kan, dia main sikit. Lepas tu Zas dia jatuh. Okay. So Zas dia jatuh. Adakah benda ni kita akan padam? Okay. Support level yang sebelum ni adakah kita akan padam? Cuba jawab sekejap kat saya. Adakah korang akan padam benda ni? Tak kan? Okay. Sebab, okay, kenapa tak padam? Okay. Okay, benda ni lah yang kita panggil sebagai, betul, resistant. Okay. Kita panggil sebagai SBR. Betul, SBR. Okay, SBR ataupun support become resistant. Okay, kita tak akan padam benda ni. Dan benda ni still akan menjadi kita punya penunjuk arah lah. Okay. So, penunjuk arah ni mengatakan, okay, memang dia menunjukkan yang price memang berada di keadaan yang downtrend. Okay. So, dia berada di keadaan downtrend. Okay. So, sebagai confirmation sebenarnya, kita akan biarkan benda ni dan benda ni lah yang kita panggil sebagai, okay, kena ingat je lah, benda ni dia akan bertukar. Sebelum ni kan, okay, sebelum ni, kita plotkan, ini support level kita. Price time tu belum jatuh lagi. Price tak jatuh lagi kan. Okay, inilah level support kita yang kita plot. Alright. Lepas tu dia break level ni. Dia break dan okay, kita buat macam situation betul-betul dekat dalam market lah. Okay, dia naik, dia main sikit, dia jatuh, dia masuk semula and then Zas dia jatuh ke bawah. Alright. So, benda ni yang daripada support ni dah yang kita akan panggil, kita akan gunakan sebagai kita punya resistance baru. Okay, kita tak akan buang dan benda ni kita panggil sebagai support become resistant ataupun SBR. Okay, kita plot jap. Support become resistant ataupun SBR lah. Okay. Alright. So, ini contoh untuk support become resistant. Okay. Alright. So far semua okay tak sebagai support become resistant? Betul lah. Okay. Sebab support become resistant? Tak sebagai, oh okay. Faham. Okay. Okay, faham. Okay, saya salah. Apa kita panggil tadi? Okay.
So, benda ni lah yang kita panggil sebagai support become resistance. Okay, dan kita tak akan buang pun benda ni. Okay, katakan lagi satu benda. Okay, katakanlah. Okay, katakan. Daripada level-level bawah ni, lepas tu dia naik semula ke atas. Dia naik lah. Dia naik kan. Dia terus naik. Okay, kita buat macam yang market ni betul lah. Okay. So, dia dah naik ke atas ni. Okay. Dia touch semula dekat area ni. So, dia naik. Main dekat area ni lah contoh. Okay. Kalau korang nampak market macam ni. Contoh, market macam ni kan. Apa yang korang akan buat? Adakah korang akan cuba buy? Adakah korang akan buy? Ataupun korang akan tengok je dan biarkan? Adakah korang akan mencuba? Korang akan buy? Okay, betul. Okay, mungkin korang akan buy kan? Kenapa korang buy? Siapa boleh jawab? Buy on dip. Okay, uptrend. Okay. Alright. So, sebab dah jadi uptrend. Okay, betul. Breakout resistance. Okay, betul. Okay, satu sebab dia breakout resistance. Okay, sebab uptrend. Betul. Sebab support. Betul. Okay. So, kita boleh katakan. Okay. Alright. So, kita boleh katakan sebenarnya dia dah berubah ke arah uptrend. Okay. So, sebagai confirmation yang market dia berubah ke arah uptrend, okay, kita plot resistance level dekat area ni. Okay. Lepas tu kita plot satu benda sebelum ni di bawah ni. Okay, kalau merah support Okay, so ini support level kita sebelum ni. Contohlah market dia downtrend kan sebelum ni. Okay, dia downtrend. Alright, so dia downtrend. Lepas tu, bila dia dah naik, lepas tu dia break pula level resistance dekat atas ni. Okay, so kita boleh kata, betul, new high. Okay, so kita boleh katakan benda ni dah new high lah. Okay, reversal from downtrend. Betul. Okay, so dia dah break level ni, atas ni, dia break level ni, dan dia ke arah support become resistance tu dah jadi support semula lah buat dia. Okay, so kalau sekarang ni sebagai contoh lah kan, sebagai contoh. Okay, boleh bagi tahu dekat saya tak apa trading plan korang? Okay, ini support level. Okay, ini support level. Okay, support level. Ini pun support level juga. Okay, ini resistance level kita. So kalau contoh lah, contoh dekat dalam trading plan korang, contoh kalau korang nak buy dekat Tekna X ni, di mana entry point korang, di mana cut loss decision korang, dan di mana take profit korang. Okay, take profit mungkin kita tak kita macam mana nak cakap, benda yang crucial ni sebenarnya adalah defensif. Okay, benda-benda yang macam ni lah, benda yang support level ni semua, sebab sometimes kan kita tak tahu kalau dia jatuh, dia boleh jatuh jauh ke mana. Okay, so siapa boleh jawab dekat saya? Apa decision, okay, mungkin decision buy korang boleh buy dekat support lah kan, of course lah. Okay, saya akan gunakan previous resistance ni. Inilah yang kita panggil sebab, okay, sebelum ni kan benda ni jadi sebagai resistance. Okay, once dia dah breakout benda ni akan jadi sebagai support level lah. Okay, ataupun RBS. Okay. Okay. Benda ni kita panggil sebagai resistance become support. Allah. Resistance become support ataupun RBS. Okay. Tukar color. Warna orange kan. Okay. So inilah kita panggil sebagai resistance become support. Sebab kenapa? Sebelum ni dia dah jadi resistance level. Kan masa ni price jatuh ke bawah. Kan? Dia dah jadi resistance level sebab dia naik sampai level ni je. Okay. Lepas tu dia retrace. Lepas tu dia breakout pula dekat area level ni. Alright. So lepas tu benda ni kan sebelum ni jadi resistance dan dia akan jadi kita punya new support semula lah. Okay. Dan lepas tu dia dah naik sebagai confirmation. Sebelum ni kita dah plot kan. Dari belakang ni kita dah plot. Okay, sebagai confirmation market dia akan berada dalam keadaan uptrend ataupun new high lah. Alright. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, kalau saya trading plan saya akan jadi macam ni. Okay. Saya akan buy di area 615. Okay, saya akan cuba TP dekat 705.
Yes, 595. Okey, 595. Kenapa? Kenapa 595? Okey, alright, macam ni. Okey, saya akan gunakan dekat area 560 ni sebagai decision untuk saya cut loss. Okey, kenapa? Alright. Okey, mungkin korang tak nampak lagi lah. Okey, kita cuba plot yang baru lah. Kita cuba plot yang baru. Dia macam dah messy kan. Chart macam dah start messy dah. Okey. Okey, kita ambil situation yang dekat dalam chart lah. Real chart lah, okey. Kita tengok dekat mana. Bintai lah, contoh. Bintai. Okey. Kita buang dulu, kita padam. Kita ambil real situation lah, right? Okey, pam. Okey. Okey, kita ambil hourly. Cut loss pada support atau di bawah support. Betul. Okey, so saya akan gunakan dekat area support level tu lah, okey. Mungkin korang kurang jelas sedikit. Okey, kita tengok dekat market yang real market lah. Jap kita tengok. Okey. Right. Ni kat mana ni? November 20. Okey, dekat sangat. Kita ambil daripada September lah contoh. Okey, kita ambil daripada September. Okey. Okey, saya ambil daripada daily sebab senang sikit nak nampak. Bukan senang sikit nak nampak. Saya nak korang nampak benda ni dengan lebih senang sebenarnya. Right? Okey, kita akan cuba replay dulu. Kita akan ambil daripada point ni lah contoh. Okey, katakan. Okey, sekarang korang dah plot kan? Korang dah plot satu benda ke atas ni sebagai structure. Okey, korang akan plot dekat dalam area ni. Right? So lepas tu korang akan cuba plot satu benda yang kita panggil sebagai satu benda ni support level. Lah, salah. Benda ni sebagai support level. Okey. Dan sini sebagai kita punya resistance level. Alright? Logik tak? Okey, betul lah sebab di sinilah higher high dia. Okey. So di mana higher high, di situ kita akan plot dia punya resistance level. Okey. So okey, kita cuba play sekejap, kita tengok. Okey, market dia retrace lah, right? So kita akan plot lagi structure. Plot structure lagi seperti biasa. Okey, bukan apa sebab saya nak korang nampak dan faham benda ni. Kenapa benda ni form jadi macam ni. Okey, untuk pengetahuan korang, market structure ni ada indikator dia tau sebenarnya. Ada indikator dia. Okey, tapi saya nak korang faham dengan lebih jelas dulu. Kenapa dia jadi macam ni sebenarnya. Right? Plot bawah, okey, jatuh. Sorry, jatuh sini. Okey, kita plot lagi. Alright. So kita boleh katakan dia touch dekat area level atas ni lah. Okey. So apa yang kita boleh buat? Okey, support level ni kita akan ubah kepada lower low. Okey. Lower low dan kita akan plot pula apa ni? Lower high. Lower high punya apa ni kita panggil? Lower high punya support level lah. Okey, kita akan plot lagi. Right? So okey. So merah ni kita punya level support lah. Okey. Okey, kita play lagi. Okey. Alright, okey. Kita akan adjust lagi lah kita punya support level based on previous apa yang terjadi di dalam market ni. Okey, kita play, kita tengok jauh mana dia pergi. Right? Okey. Okay, tak cantik lah contoh dia. Okey, ini sebagai contoh lah, okey. So sebagai contoh, apa yang kita dapat nampak dekat dalam ni. Right? Okey, sorry saya lupa plot satu benda dekat dalam ni sebelum ni. Okey, so boleh dikatakan dia dah break satu benda yang kita panggil sebagai resistance level. Okey, dia dah break resistance level. Okey, so itulah confirmation dia yang kita panggil sebagai kalau untuk pengetahuan korang sebenarnya, budak-budak yang kaki breakout ni sebenarnya, benda-benda macam ni lah yang diorang gunakan sebenarnya, okey. Sometimes ada yang gunakan indikator. Alright, sometimes ada yang gunakan dia just plot je resistance level macam ni. Okey. So far okey, kalau kita tengok semula dekat dalam structure ni kan. Okey, kita akan plot daripada bawah. Okey, tengok support level. Okey, kita akan plot resistance level. Okey, resistance level. Kita akan plot okey, support ni semula. Alright. So okey,
Kita tengok semulalah daripada bawah ni, contoh. Daripada ni lah. Alright. So okay. Sekarang ni, apa yang kita boleh buat based on structure, new structure ni lah contoh, okay. So apa yang kita boleh cuba buat, kita akan cuba buy dekat area support level ni lah, okay. Kita akan cuba buy dekat area support level ni dan kita akan cut loss di area apa ni, area previous low ni lah, okay. So previous low ni kita akan cut loss dekat previous low. Kenapa? Kenapa saya cuba cut loss dekat area ni? Okay. Benda ni lah yang akan menjadikan confirmation kepada saya yang price akan continue jatuh lagi, okay. Sebab risiko dia, sometimes, market dia boleh main dekat dalam area ni tau. Dia memang akan jatuh kan, dia akan break. Tapi dia akan bermain dekat dalam area ni je. Okay, dia akan touch area support ni semula, and dia akan masuk semula ke dalam. Okay, contoh. Okay, contoh. Okay, betul. 57095. Okay. Untuk target pertama, kita akan target dekat 755 dululah, okay. Sebab inilah dia punya previous high. Okay, dekat 755. So boleh dikatakan ini long term lah. Okay, so kalau kita boleh katakan yang dia kena break level ni dulu, barulah mungkin dia boleh pergi sehingga level 940. Alright. Okay, sometimes market dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jatuh, dia akan touch dekat level support ni semula. Kenapa? Sebab benda-benda kita kena patuh benda ni lah. Okay, kita kena patuh benda yang ataupun guru saya kata kita kena hormat market structure ni. Di mana dia punya previous low, di situ yang kita akan plot benda tu. Dan kita tak boleh plot dekat area ni. Contoh, kita tak boleh plot di body macam ni. Okay, kita kena plot di dia punya lowest candle. Alright. So di situlah yang kita akan gunakan sebagai support level. Kalau tanya dekat saya akan gunakan decision cut loss dekat 50 sen ni macam ni. Okay, tapi sometimes ada yang mampu, ada yang rasa mampu. Okay, mungkin boleh hold. Okay, tapi kalau yang rasa tak mampu, mungkin betul lah juga. Mungkin boleh cut loss dekat area. Mana tadi? Betul lah tadi. Sorry, saya salah baca. Okay. Alright, so sometimes ada yang akan cuba nak cut loss dekat area ni. 535 lah contoh. Okay. Tapi sekiranya, kalau line chart guna body, candlestick. Okay, line chart guna body. Okay, sebab kalau dekat line chart. Okay, boleh plot je kot nanti. Okay, sebab dia sebenarnya sama je sebenarnya. Okay, okay, sebagai satu confirmation lah kan. Sebagai satu confirmation sebenarnya. Okay, saya nak share dekat korang satu benda ni. Okay, benda ni kita panggil sebagai apa ni? Market structure. Okay, so siapa yang familiar dengan benda ni? Saya rasa ada yang dah tahu kot dan ada yang belum tahu juga. Apa yang korang boleh buat, korang cari dekat indikator ni. Okay, indikator ni, korang cari benda ni. Higher high, higher low. Okay, dekat long sum ni. Higher high, higher low, live ni. Okay. Okay, kita cuba. Tengok. Okay, ini sebagai memudahkan korang je lah. Okay, so okay, kalau kita ambil daripada candle daily. Okay, satu benda ni kita boleh katakan dia bukan patuh apa ni, dia dah tinggalkan lah benda-benda yang kecil lah. Okay, kecil-kecil, level kecil-kecil ni dia tak plot dekat dalam ni. Okay, tapi korang boleh adjust dekat dalam ni. Okay, kejap saya ajar korang macam mana korang nak adjust benda ni. Okay, alright, so macam mana korang nak adjust benda ni? Korang pergi dekat area setting ni, korang kecilkan. Saya dan Tuan Lami sometimes gunakan dalam lingkungan 5 macam tu. Okay. And then satu, okay lah, saya nak tanya lah. Okay, so far korang dapat faham tak dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan tadi? Okay. Dapat faham Saya harap korang dapat faham lah juga. Okay. Dan kalau boleh, kalau tak jelas boleh bagi tahu dekat saya juga tak jelas. Dan kalau boleh, kalau siapa yang betul-betul tak dapat nak tangkap sesuatu benda tu, mungkin boleh PM saya nanti. Tak apa, saya akan reply juga. Dan saya akan bawakan lagi sesi ni lah lagi sekali nanti. Okay. Kemungkinan kalau guna zigzag indicator pun sama. Saya lambat masuk. Okay. Ya Allah. Okay, nanti saya akan bagi tahu lah nanti macam mana. Nanti tim akan bagi tahu lah, alright? Okay, tak apa, nanti tim akan bagi tahu nanti macam mana.
Okay. Untuk saya nak tanya korang lah. So far korang dapat faham. Mungkin sometimes ada yang tak faham kan. So tak apa, nanti korang boleh PM saya, akan tanya. Boleh guna contoh lain? Oh, okay, boleh. Bagi saya satu contoh. Setting kepada candlestick. Muhammad Azim. Muhammad Azim tadi yang apa ni? Yang gunakan line chart tu ke? Sorry. Saya scroll jap. Mana dah tadi? Macam mana nak setting kepada candlestick? Okay, kalau korang nak tukar kepada candlestick, maksud korang candlestick ni ke? Japanese candlestick ni, nak tukar? Oh, baru buka trading view. Okay, kalau nak tukar kepada candlestick, okay, tekan dekat bahagian ni, cari dekat bahagian ni. Alright, cari dekat bahagian candle ni. Okay, tekan. Dan tekan dekat bahagian candle ni. Okay, yang sekarang ni pakai candle apa? Kalau yang baru-baru ni tak silap saya pakai hollow kot. Hollow ke? Tak silap saya pakai candle je. Candle juga. Okay, so cari dekat bahagian ni. So, inilah yang kita akan gunakan. Day chart ni lebih kepada long term kan? Betul. Day chart ni lebih kepada long term. Okay, sebab bukan apa. Okay, sebab saya plot based on daily sebenarnya. Saya nak tunjukkan korang je sebenarnya. Okay, macam mana benda ni berfungsi sebenarnya. Okay, dan basically kalau kita nak trade sebenarnya kita akan gunakan 1 hour lah. Alright. So, saya gunakan benda ni sebab satu, candle dia satu candle dia boleh dikatakan jelaslah dengan lebih nampak lah. Okay, so banding dengan 1 hour boleh juga sebenarnya. Alright. Okay, untuk market structure ni, right, so kalau korang trade, untuk korang gunakan sebagai decision untuk trading plan, adalah lebih baik kalau guna Hekinaishi, boleh juga, boleh. Hekinaishi pun tak ada masalah. Okay, Hekinaishi pun boleh guna sebab dia pun ada point-point higher high, higher low dia jugalah. Okay. Okay, sebab kalau dekat dekat daily chart ni, kita boleh katakan contoh ini sebagai contoh lah. Okay, ini sebagai contoh lah. Okay, contoh lah contoh. Sekarang price dekat area ni lah. Okay, kita cuba tengok jap. Mana dah tadi? Okay, kita cuba tengok jap lah. Okay, contoh lah Okay, contoh. Okay, dia dah sampai point retracement kan? Dah sampai point retracement. So, korang akan plot support level. Okay, korang akan plot support level ni. Okay, lepas tu, dia dah mula naik dah. Dia macam contoh, dia macam nak naik lagi. Okay, lepas tu, kita akan plot lagi satu support level ni. Right? So, mungkin kalau kita nampak dekat 610 ni, mungkin sometimes ada orang dia jenis nak macam, okay, saya nak beli. Saya nak beli juga dekat area ni. Contoh saya nak beli dekat area 61 sen. Alright? Sometimes ada orang macam tu. Okay, tapi sometimes ada orang dia nak tunggu retrace. Dia nak tunggu retrace dekat 50 sen. Okay, boleh. Nanti kita bagi tahu macam mana. Apa pun nanti tolong PM dekat saya sebab sebenarnya asyik tak jadi, mungkin salah dekat higher high, higher low. Rasanya betul tak cikgu? Okay, hari tu Aziz ada join kelas atap tak? Ke kelas SPF je? SPF je kan? Saya lupa. Adalah. SPF je. Okay, sorry. Okay, dekat SPF hari tu, saya ingat Muhammad Aziz ni package platinum kan? Okay. Nanti refer semula dekat video minggu ketiga kalau tak salah saya. Siap, saya tengok jap. Okay, minggu ketiga, sesi persediaan yang ketiga, kita ada cerita tentang apa ni? Market structure dekat dalam tu. Kat dalam tu Tuan Lami ada explain dengan lebih berapa jam kot time tu. Kelas untuk market structure tak silap saya dalam 3 jam kot. Okay, kita bincang tentang market structure je. Alright. So okay, ni sebagai contoh lah kalau kita gunakan daily. Okay, kalau kita gunakan daily, contoh lah kita nak tunggu buy dekat area 50 sen lah contoh. Okay, kita cuba play jap. Naik pula dia. Okay, contoh lah. Okay, dah beli kan? Okay, dah beli. Contoh benda ni, bayangkan je benda ni, dia akan jatuh dekat 50 sen ni, kita cuba nak buy dekat 50 sen ni. Bayangkan je, okay? Okay.
Dah, tak sampai pun. Okey, sekejaplah kita cari contoh lain lah pula. Okey, bagi saya satu contoh. Contoh apa yang cantik sikit. Market volatile lah. Top Glove, Supermax pun volatile juga kan. Top Glove lah kot, kan? Kita tengok dekat top 80 Okay, 80 pun boleh lah. Kita cuba tengok. Okay. Contoh kita pergi dekat daily lah. Okay. Kita pergi dekat daily. Kita ambil level-level ni lah. Ni dah. Right. So boleh dikatakan, okay, ini kita ambil daripada poin-poin yang sebelum ni kan. So apa kita buat? Contoh ini sekarang ni current price dia kan. So apa yang kita buat? Kita akan plot level support dekat bawah ni. Okay. Lepas tu kita akan support juga previous level support dekat bawah ni. Okay. Kita akan plot juga. Lepas tu, okay, kita akan continue. Kita tengoklah macam mana. Okay. Dia punya resistance level kita akan plot dekat higher high dekat before ni lah sebelum ni. Okay. So kita tengok macam mana. Okay, ini boleh dikatakan naik. Okay, senang cerita. Kalau kita menggunakan daily punya apa ni? Daily punya, okay, saya ubah contoh, ini point retracement dia yang barulah contoh. Dekat 4 sen. Okay, contoh. Kalau kita gunakan daily, okay, cut loss decision kita dekat 15 sen. So 4 sen pergi 15 sen boleh dikatakan besar juga untuk super penny punya game. Okay, so sebagai contoh kalau modal korang lebih kurang dalam berapa ribu. Okay, modal korang contoh lah 50 ribu contoh. Okay, 15 sen. Berapa sen ni korang hilang? 25 sen. 0.025 bagi 0.04 dalam 100. Okay, boleh dikatakan korang loss lebih kurang dalam 62% juga. Okay, so 62% tu boleh dikatakan besar tau. Okay, boleh dikatakan besar. So, saya gunakan dekat dekat daily ni sebenarnya untuk tunjukkan korang je sebenarnya. Okay, tapi apa yang korang boleh buat, korang boleh buka nanti dekat candle hourly. Okay, sorry, hourly punya hourly punya time frame, dan korang cuba plot benda-benda yang saya dah explain daripada tadi. Okay, alright. Okay, so far korang faham ke tak ni? Korang faham ke faham? Dapat tangkap dan dapat belajar sesuatu tak petang ni? Okay, dapat saya harap dapat. Tapi kalau yang tak dapat tu, saya rasa mungkin korang malu. Okay, tapi kena ingat satu benda, okay? Sebab proses pembelajaran kita ni sebenarnya, okay? Untuk pengetahuan korang, okay, ilmu ni dynamic tau sebenarnya. Ilmu ni dynamic. Okay, kenapa saya cakap dynamic? Sebab based on apa yang kita belajar dekat dalam chart ni. Contoh kan, saya explain. Okay, saya explain. Korang dapat sesuatu. Okay, korang dapat sesuatu. Tapi bila kita discuss, okay, bila kita ada discussion macam sekarang ni kan, contoh korang bertanya soalan, kan, kalau macam contoh lagi best sebenarnya kalau korang buka mic sebenarnya, tapi okay, kita ambil contoh lah, okay, macam session sekarang kan, kita bertanyakan soalan, okay. Sometimes bila kita bertanya ni, sometimes korang tanya dekat saya kan, contoh, okay, sometimes kan benda-benda macam tu akan trigger korang satu benda idea baru kepada korang sebenarnya. Okay, sebab itulah benda-benda macam ni kita sangat galakkan sebenarnya. So kalau nak tanya dekat tepi tu sebenarnya kesian pula dengan orang lain kan. Tapi tak apalah, kalau korang jenis yang pemalu, kita pun tak apa, kita faham sebenarnya. Korang boleh PM je saya nanti, ataupun boleh PM Tuan Lami lah, right? Tapi sometimes kalau saya tak reply, saya minta maaf, okay? Apa pun korang just bagi tahu je. Assalamualaikum Tuan Zafri. Okay, hari tu bagi tahu suruh PM tapi tak reply. Okay, bagi tahu je macam tu. Saya akan reply insyaAllah. Alright? Okay, betul, kena praktis. Alright, so apa yang saya nak korang buat, okay, boleh katakan kita dah melebihi masa kita juga sebenarnya, tak sempat kita nak buat praktikal. Okay, so apa yang saya nak korang buat sebenarnya, okay, korang kena praktis. Okay, so korang kena praktis, korang kena cuba plot daripada dia punya point of retracement dan juga dia punya projection ni lah. Sorry, projection pula. Dia punya extension ni lah, okay, extension. Daripada lower high, lepas tu pergi lower low, okay, lower high, lower low, okay, higher high, higher low, higher high, higher low, macam itulah, okay. Untuk time frame kecil macam 5 minit atau 15 minit boleh guna juga tak? Boleh sebenarnya, boleh, tak ada masalah.
Tapi ada tapi dia. Okay, ada tapi dia. Kenapa? Okay, kalau tanya dekat saya tak akan gunakan juga, saya tak akan gunakan chart 5 minit. Okay, boleh Atitan boleh bagi saya satu contoh stocks tak yang Atitan gunakan? Ataupun holding position Atitan sekarang. Okay, saya nak tunjukkan je lah. Okay, bukan saya nak apa pun. Saya nak tunjukkan based on apa yang kita belajar tadi. Mungkin ada holding position AMD. Okay, okay, wow, great. Trade global Okay, kita nak tengok dekat AMD lah contoh. Okay, market untuk apa ni? Untuk US market sebenarnya, okay lah, saya explain dulu lah. Okay, untuk US market sebenarnya dengan Bursa Malaysia sebenarnya, dia ada perbezaan lah. Okay, so perbezaan dia apa? Itu yang kita panggil sebagai volatility lah. Okay, dekat saham Bursa Malaysia, kita boleh katakan volatility dia tak, orang kata macam mana? Volatility dia tak kuat sangat lah. Okay, kalau kita bandingkan kepada market global lah. Lebih-lebih lagi pula dekat New York Stock Exchange ni kan. Ni apa ni? SIBO, sorry. Okay, dekat market US ni lah sebagai contoh. Okay, so macam contoh tadi, okay, saya cakap mungkin untuk 5 minit bagi saya tak akan gunakan kalau dekat market bursa. Okay, kenapa? Sebab bagi saya tak sesuai. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okay, kalau dekat AMD ni, okay, sometimes saya akan gunakan 5 minit tu terlalu kecil bagi saya. Okay, 5 minit tu terlalu kecil bagi saya. Okay, tapi boleh jugalah. Okay, kalau korang nampak, okay, saya cuba padam sekejap benda ni. Okay, kalau korang nampak dekat dalam benda ni, okay, chart dia cantik kan? Even though di 5 minit. Okay, kita tengoklah seminit contoh. Okay, even seminit pun, okay, boleh dikatakan chart dia pun boleh dikatakan cantik juga ni. Alright, so ada structure yang kita nampak dekat dalam ni, based on dalam satu chart. Okay, so biasalah kita plot seperti biasa, daripada bawah. Okay, yang kecil-kecil ni pun korang kena ambil tau. Kecil-kecil ni kena ambil. Kecil-kecil inilah yang akan membantu korang juga sebenarnya sebagai decision untuk tengok di mana korang punya stop, apa ni, support, resistance, kan, support, resistance, apa lagi. Okay, ni sebagai contoh lah. Okay, right, so boleh dikatakan untuk market global, especially yang high in volatility gila-gila macam AMD ni, jangan cakap lah kan. So boleh kalau kita nak gunakan, tapi saya tak sarankan gunakan 5 minit macam tu lah. Tapi depends, untuk kaki scalping mungkin boleh. Okay, okay, untuk kaki scalping biasanya dia akan buat macam ni tau. Okay, apa dia akan buat? Dia akan plot benda macam ni. Okay, ini saya share sikit lah cara nak scalp kan. Okay, so dia akan plot area resistance ni. Resistance ni. Okay, apa dia akan cuba, dia akan plot juga level support ni. Apa yang dia akan cuba buat, dia akan cuba buy dekat area support ni. Dia akan jual dekat area resistance level ni. Okay, dia akan cuba macam tu. Lepas tu dia tunggu retracement semula, dia akan buy dekat area level ni. Tengok macam mana benda ni berhubung kait. Sedangkan benda ni saya plot daripada belakang ni. Okay, so dia cuba buy dekat area ni lagi, lepas tu dia akan cuba sell. Dan macam itulah sehingga boleh dikatakan market dah berubah arah lah. Okay, so ini untuk market yang high in volatility. Cuba kita ambil contoh dekat mana lagi? Tadi ada minta take fast kan? Okay, kita tengok dekat take fast lah. Right, kita tengok dekat take fast. Okay, cuba tengok dekat market 5 minit atau 15 minit lah dekat take fast. Apa yang korang nampak dekat dalam ni? Mungkin ada jugalah, okay. Tapi dia tak secantik yang macam kalau kita buka dekat hourly. Okay. So bergantunglah. Sometimes ada orang, dia terpulang kepada kita, berbalik kepada kita punya trading plan juga sebenarnya, okay. So kalau kita ni jenis yang kaki swing, memang tak sesuai lah kita gunakan time frame yang 5 minit, seminit kan. Tapi kalau kita jenis kaki scalp, okay, kaki scalping, mungkin kita boleh gunakan time frame yang lebih lower lagi lah. Okay, tapi kalau tanya dekat saya, paling lower pun saya akan gunakan dalam 30 minit je lah macam tu, right? So apa pun tak ada masalah. Macam mana nak tahu dia dah ubah trend? Bagaimana nak lukis dan tahu dia dah berubah? Okay, macam mana nak tahu dia dah ubah trend? Okay, dia sama macam ni. Okay, ingat tak tadi kita ada explain kan? Okay, market, okay. Market mula-mula, okay, contohlah sekarang ni current price dia macam ni kan. Current price dia macam ni. Kita ambil contoh lah yang lebih senang. Apa ni?
Okey. Kita replay dulu. Okey, ini sebagai contoh. Kita tengoklah. Market boleh dikatakan dia mula untuk berubah arah. So, apa yang kita buat? Kita cuba plot je. Kita cuba plot. Okey. Okey, lepas tu kita cuba tengok. Alright. Okey, so dia dah form satu benda ni, resistance level dekat dalam ni. So, apa yang kita boleh buat? Kita akan plot support level ni dan kita akan plot resistance level ni. Dan kita akan plot jugalah benda dekat bawah ni. Okey, dekat 385 ni. Right, so kita play lagi. Tengok. Okey. Alright. So, kita dah plotkan resistance level ni. Okay, so confirmation yang market akan berubah arah once dia dah break level 495 ni ataupun dekat area resistance level ni, kita boleh katakan market dia dah continue untuk berubah arah lah. Okay, reversal ke atas dari downtrend melepasi resistance. Betul. Okay, betul. So macam itulah cara kita nak tengok cara dia berubah arah. Alright. Okay. So semua saya harap korang dapat belajar sesuatu lah hari ni. Okay.